Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah ayat 183 juzuk yang kedua yang dibacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, dituntut ke atas diri kamu semua untuk berpuasa. Kutiba iaitu maksudnya dituntut, maksudnya sama dengan fardhu, maknanya kita dituntut, sangat-sangat dituntut untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana tuntutan ini pernah dituntut oleh umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Kenapa Allah minta kita berpuasa? Kerana untuk mudah-mudahan moga-moga kita menjadi orang-orang orang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan keampunan baginya bagi dosa-dosa yang terdahulu yang mana pernah dilakukannya. Jadi dari sudut hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, kalaulah kita berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan berjanji, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji yang mana untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Syarat dia yang pertama itulah kena beriman, dan yang kedua penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita dah masuk bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan inilah kita letakkan azam ataupun i'tikad kita ataupun kita punya niat kita. Mudah-mudahan kita berpuasa ini dengan penuh keimanan dan pengharapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana rayuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada umat aku bila mana mereka beramal ibadah bukan sahaja pahala sahaja diberikan kepada mereka ganjaran yang itu, tapi Nabi kata apa? Minta juga diampunkan kepada umat-umat aku, iaitu apa? Berpuasa dalam bulan Ramadan. Syarat dia yang tadi iaitu penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata dalam hadisnya, bila masuknya bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan itu di awaluhu rahmah. Dalam bulan Ramadan ini awalnya adalah kerahmatan, yang mana diberi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, di pertengahan bulan Ramadan diberikan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru atukum minan nar, dan di akhir bulan Ramadan itu diberikan dijauhkan daripada api neraka. Jadi dalam bulan Ramadan ini Nabi kata, Nabi bagikan pada 3 penggal. Penggal pertama iaitu awalnya adalah diberikan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pertengahannya adalah diberikan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir bulan Ramadan dijauhkan kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan pastikan kita letakkan diri kita berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan. Mudah-mudahan diberikan pahala ganjaran, diberikan keampunan, diberikan juga kerahmatan, diberikan keampunan yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, dan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini jangan pernah sesekali kita lalai walau sesaat sekalipun dalam kehidupan kita, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Kerana apa? Kejarlah setiap masa, setiap saat, setiap detik, setiap jam sekalipun. Kejar masa itu untuk kita lakukan kebaikan, untuk lakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpesan dalam Ramadan perbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan juga membaca zikir dan juga istighfar. Kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimi di lidah kita ini untuk sentiasa zikrullah,
untuk sentiasa berzikir, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita sibuk dengan handphone kita, tuan-tuan. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang lalu, mengumpatnya, mengutuknya, menggosip, membawangnya. Jangan sesekali dalam kehidupan kita adalah perkara-perkara kemurkaan ataupun kemungkaran daripada yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir kalam daripada saya, mudah-mudahan segala perkongsian daripada saya ini dapat memberikan sedikit manfaat, dan mudah-mudahan dapatlah kita memperbaiki diri kita, amal ibadah kita dalam bulan Ramadan khususnya. Mudah-mudahan mendapat keberkatan serta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.